Okey. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, difadukan kepada kamu mengerjakan puasa pada bulan Ramadan sebagaimana difadukan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Artinya, tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai akan diri sendiri. Alhamdulillah. Yang mati fadilatul imam kita, tak lupa juga Tuan Bilang, kemudian pengurusi surau, jawatan kuasa surau, pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengizinkan jumpaan kita, pertemuan kita pada malam ini untuk kita sambung kuliah hadis. Dan saya dimaklumkan malam ni kita yang terakhir sebelum Ramadan betul tak? Mana malam terakhir kuliah kita sebelum kita sambung Ramadan. Kalau malam tadi saya dah tutup kuliah di Rembau, kuliah di Masjid Rembau kerana nak Ramadan. Jadi malam ni di sinilah saya pun nak tutup sempena Ramadan, Syawal, dan lepas Syawal insya-Allah lah panjangkan umur, dapatlah kita sambung semula insya-Allah. Baik, kita masih lagi dalam pembahasan hadis yang keberapa itu? 24 kan? Hadis kursi tu tak? Hadis kursi, hadis yang keempat, hadis terima daripada Abu Zar Al-Ghafiri itu. Sampai muka surat apa tu? 284. Ayat dia? Tajuk dia tu? Sebab itu. Tajuk dia, tajuk bagi tajuk dia. Kan dia tajuk di atas tu kan.
Okey, lepas tu ayat dia. Hadis ke ayat? Hadis ma indakum yanfazu tu. Wa ma indallah bakin. Payah bona lah kan. Tak lancar. Tak lancar ataupun lancar tu. Baik, insya-Allah kita sambung lah hadis 40 ni tersambung. Masih lagi dalam pembahasan hadis kursi itu. Panjang hadis tu, saya pun kadang tak larat nak baca hadis ni. Tapi nak nyatakan tentang sifat kasih sayang Allah Ta'ala kan dalam hadis ini. Contohnya, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fasta'imuni ut'imtum. Dia kata, "Hai hambaku, setiap kamu berada dalam sesat kecuali orang-orang yang aku beri hidayah kepadanya, maka oleh itu mohonlah hidayah kepadaku dan aku beri hidayah kepada kamu." Ya ibadi, wahai hambaku, setiap kamu tu ja'i, lapar. Ja'iun mana lapar? Kecuali orang-orang yang aku beri makan kepadanya, maka naklah kamu minta makanan padaku, kata Allah Ta'ala. Ut'imtum, nasaya aku beri makan kepada kamu, dan seterusnya. Panjanglah hadis tu. Jadi malam ni kita sambung di atas tajuk tiada kurang kerajaan dan juga kekayaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, kita masih lagi dalam pembahasan hadis itu. Ma indakum yanfazu wa ma indallah bakin. Apa maksudnya tuan-tuan? Apa yang berada di sisi Allah itu, apa yang berada pada sisi kamu itu akan habis. Apa yang ada pada sisi kamu itu akan habis. Kalau tak habis pun kita yang habis. Betul tak? Kalau tak habis pun benda tu kita yang habis. Maksudnya kita mati. Bila kita mati, orang lain pula akan mewarisi harta kekayaan kita. Pangkat kita orang lain pula akan ganti. Kedudukan kita akan diganti oleh orang lain. Jawatan kita, kemuliaan kita, keagungan kita akan diganti oleh orang lain. Itu sebab Allah Ta'ala sebut, dia kata ma indakum yanfazu, apa yang di sisi kamu itu dia akan habis. Harta benda kita akan berkurangan. Harta benda kita akan berkurangan. Apa yang kita makan semua akan habis. Baik, wa ma indallah bakin, dan apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala itu kekal saja. Sedangkan kita ni tuan-tuan ada limit masa umur kita. Sama ada 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Expired tempoh expired ataupun tempoh tamat lah. Kerana kita akan masuk pula ke alam lain yang lagi jauh. Dalam dunia ni, alam dunia ni paling tidak pun mungkin 60 tahun, 70 tahun atau 80 tahun. Ada yang 80 tahun kan. Ada 90 tahun, jarang-jarang. Ada jarang-jarang, tak banyak. Apalagi kalau 100 tahun. Tapi bila masuk alam kubur, lagi tempohnya lagi lama pula. Macam-macam pula soal jawab dalam tu pula oleh malaikat Munkar dan Nakir. Baik. Lagi kalau lagi banyak harta kita, lagi banyak persoalan. Kurang harta kita, kurang persoalan di akhirat esok. Banyak harta, banyaklah persoalan. Daripada mana kamu ambil? Sebabnya Nabi pernah sebut dalam satu hadis, tidak akan beranjak dua kaki anak Adam itu di padang mahsyar kecuali setelah ditanya antaranya 4 perkara. 4 perkara ditanya. Antaranya masa kamu, ke mana masa dihabiskan waktu dunia. Harta kamu daripada mana diambil dan ke mana dipergunakan. Okey? Anggota badan begitu juga. Anggota badan. Okey? Ilmu kita, adakah ilmu tu telah diamalkan? Kalau lepas itu 4 perkara tu akan ada lagi step yang lain pula. Ya insya-Allah mudah. Dia yang payah tompek tu lah. Kalau lepeh tu insya-Allah dia tu semua mudah. Dan Nabi juga pernah bersabda, barang siapa yang diperketatkan persoalan dia, barang siapa yang diperketatkan soal jawabnya di pada mahsyar itu ataupun di alam kubur diperketatkan soal jawab dia, maka di pada mahsyar tu lagi beratlah persoalan dia pula.
lagi berat pula soal jawab yang akan diajukan kepada dirinya. Baik, sebab itu kalau kita mintalah apa yang ada pada sisi Allah. Kerana yang ada pada sisi Allah Ta'ala itu tidak pernah habis. Tetapi apa yang ada pada manusia tidaklah demikian. Kalau apa yang ada pada manusia, kalau kita minta selalu, dia akan habis. Kita minta orang duit daripada orang, asyik minta duit je kan, duit dia pun habis dah. Kau minta lah kat orang lain pula. Ataupun kita minta duit dengan wakil rakyat, ahli parlimen. Kalau sekali datang tu dia bagilah. Dah 5-6 kali datang, asyik muka kau juga. Tak ada kau muka lain, betul tak? Asyik muka kau, tak ada kau muka lain. Dah habis dah kat dia, tak ada lagi dah. Minta lah dengan orang lain pula. Kenapa? Kerana sifat yang ada pada manusia ni, harta benda pada manusia, dia ada limit dan juga tempoh, kapasiti banyak ada macam mana. Sedangkan pada sisi Allah tak pernah habis. Contoh paling mudah tuan-tuan, apa yang ada pada sisi Allah Ta'ala tak pernah habis, ialah semenjak daripada zaman Nabi Adam AS, sampailah sekarang, semua mereka itu mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak daripada Nabi AS, umat dahulu pun semua diatur rezeki oleh Allah Ta'ala. Tak ada manusia yang atur rezeki sendiri, tak ada. Mesti Allah Ta'ala yang atur. Dan bila mereka dah meninggal, diganti dengan generasi yang baru. Kemudian generasi baru tu meninggal, diganti dengan generasi baru yang lain pula. Berganti-ganti, silih berganti generasi. Dan setiap generasi itu mereka mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Begitu juga binatang-binatang pun, daripada satu generasi binatang kepada satu generasi binatang yang lain, semua rezeki mereka diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So jangan kita mengaku rezeki itu semua tu rezeki daripada kita. Bukan daripada kita, daripada Allah. Zahiriat kita nampak daripada kita. Kita yang menguruskan, kita yang mencari. Siang malam pagi petang bekerja. Meniaga lah, kerja kerajaan, kerja swasta, kerja sendiri tu tak? Macam-macam kerjaan, janji halal lah kerja tu. Zahiriat memang kita nampak. Kan? Majikan kita bagi. Kalau orang berniaga, penjual akan membayar pada kita. Pembeli akan menjual kepada kita. Kita pun dapat hasil daripada orang beli barang kita. Kalau orang tak beli barang kita, kita dapat hasil tak? Dapat duit tak? Tak dapat duit. Tak dapat duit. Jadi dengan duit yang dibayar oleh pembeli, maka daripada itulah maka kita dapat membeli benda lain yang boleh dijadikan sebagai bahan makanan kepada kita, untuk diri kita dan juga untuk ahli keluarga kita, tuan-tuan. Binatang-binatang betul juga. Dan rezeki di lautan tu tak pernah habis. Nampak? Tak pernah habis. Kecuali manusia sendiri yang merosakkan tempat itu. Betul juga contoh sungai. Sungai dulu kan banyak ikan-ikan di sungai kan. Waktu kita kecil-kecil tu kan penuh ikan dalam sungai. Tak pernah habis. Kayak bendang tu kat sawah tu penuh ikan koli. Ikan bujuk lah, ikan wan semua ada. Tahu ikan bujuk tu kan? Ikan bujuk, kawan, ikan puju tu kan. Banyak kan ikan puju kita masa kita kecil-kecil tu. Dalam sawah tu banyak ikan puju. Tak pernah habis ikan puju. Tapi disebabkan zaman sekarang orang tak bersawah lagi. Lepas tu orang kata sungai-sungai pun dah dirosakkan oleh manusia dengan racun tu lah, racun ni masuk dalam sungai. Jadi binatang-binatang dalam sungai, ikan-ikan tu habis semua mati. Semua mati kan. Kalau sungai tu tak dirosakkan, ada. Satu lagi tuan-tuan, antara punca ikan ni dia pupus atau berkurangan disebabkan pembinaan empangan. Pembinaan empang. Okay? Kerana ikan tuan-tuan ada yang daripada laut dia masuk ke sungai, dan ada yang pergi bertolu ke ulu sungai. Contohnya kalau di luar negara tu ikan apa tu? Salmon. Ikan salmon tu kan dia bertolu ke ulu sungai tu. Okay? Kemudian dia bila dah kata menotel, kemudian dia akan menghilir sampailah masuk ke dalam laut, tuan-tuan. Dia membesar dalam laut. Bertahun-tahun dia membesar dalam laut.
Lepas tu tuan, bila dia nak bertolong, nak mati semula, tamat riwayat dia, dan dia nak bertolong semula, dia masuk semula ke dalam sungai. Anda tak? Jadi kalau seandainya ada empangan dalam sungai yang akan menahan perjalanan ikan tadi, jadi ikan tu susah dia nak bertolong. Susah dia. Kerana habitat kejadian dia begitu. Dia tak akan bertelur di muara sungai ataupun bertelur di dalam laut. Dia mesti bertelur di hulu sungai. Memang Allah Ta'ala dapat kejadian dia macam tu kejadian dia. Jadi kalau ada pembinaan empangan, contohnya dia akan menahan perjalanan putaran kehidupan mereka. Putaran kehidupan ikan tadi. Tak dapat dia dah. Itu yang kadang pupus ataupun berkurangan sikit demi sikit, tahun demi tahun berkurangan. Baik, seterusnya tuan-tuan, menurut punca yang dapat dipercayai bahawa Allah Ta'ala pernah mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai berikut. Hai Musa, wahai Musa, janganlah engkau takut selain daripada aku. Selama bagiku kekuasaanku itu berkekalan dan tiada keputusan. Ini kata siapa tuan-tuan? Allah berfirman ataupun mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Hai Musa, janganlah engkau takut selain daripada aku. Selama bagiku kekuasaanku pula berkekalan dan tidak ada keputusan, tidak ada keruntuhan kepada kuasa Allah, tidak ada penghabisan kepada kekuasaan Allah. Tetapi kekuasaan pada manusia ada tempoh dan tamat dia. Sama ada orang tu tamat tempoh jawatan dia, ataupun mungkin kalau macam jawatan macam parlimen kan, ada parlimen ke ataupun menteri besar kan, bila dia kalah dalam pilihan raya, habislah jawatan ni. Habis jawatan ni. Orang pun kadang tak pandang gitu. Bila ada jawatan, semua orang pandang. Mana yang pergi kan, juru kamera berobot-obot nak ambil gambar. Betul tak? Macam kita pergi mana-mana, ada tak berobot ambil gambar? Tak ada. Tak ada siapa peduli dah. Tak ada siapa nak peduli ambil gambar kita. Tapi kalau menteri besar, orang berpangkat kedudukan, betul tak? Menteri apa, Perdana Menteri ke, agung ke, mana aku tuan bekerja pololah fotografer ni, juru gambar ni, kerana nak ambil gambar dia. Kadang tak apa gambar, tak apa banyak gambar dia ambil tu. Kadang gambar tu dah ambil dia gambar dia. Kodak itu tak banyak dah dalam tu gambar orang dia ambil tu. Tuan. Tapi bila dia tak ada jawatan lagi, tak ada siapa boleh tolong. Kan? Sisih tengah jalan pun kadang tak tahu dia orang. Buang bangang dia. Macam tu. Itulah sifat kata kekuasaan yang dibagi manusia, kerana sifat kuasa manusia itu sementara saja. Sementara saja. Hai Musa, janganlah engkau selamanya sibuk dengan rezeki selama pembendaraanku penuh tiada kehabisan. Kerana pembendaraan Allah Ta'ala ni penuh, tak ada penghabisan dia. Yang penting pada kita usaha dalam kehidupan dan doa kepada Allah Ta'ala. Mudah Allah Ta'ala akan memurahkan rezeki kita. Kerana ada tuan-tuan, orang ada juga disempitkan rezeki, ada orang dilapangkan rezeki. Kalau orang malas berusaha, Allah Ta'ala akan sempitkan rezeki dia. Kalau orang rajin berusaha, Allah Ta'ala akan lapangkan rezeki dia. Satu lagi, kalau orang suka buat dosa dan maksiat, Allah Ta'ala pun sempitkan rezeki dia. Walaupun dia rajin berusaha, dia rajin berusaha siang malam, tapi dengan cara yang tidak betul, cara yang haram kan, cara menipu orang lain. Dia dapat rezeki tu banyak, tapi lepas tu habislah. Tikam ekor atau beli lumbu kan, kalau kena dia dapat rezeki yang banyak. Jangan diganggu tengah tidur tu. Betul tak? Kalau dia dapat menang tu, alhamdulillah dah. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah ke? Orang beli nombor tu kalau dia menang tu, alhamdulillah kan? Tak. Apa nak sebut apa tu? Nauzubillah. Nauzubillah. Tapi kalau orang beli nombor tu, kalau konoh nombor tu, konoh pula contoh 1,000 sejuta dapat ya.
Alhamdulillah dia kata tak sia-sia aku boleh nombor ni dia kata. Nampak? Tak kena cara kan? Kenapa? Kerana punca dia harta tadi adalah benda yang haram. Haram tetap haram. Benda yang haram kan, matlamat dia haram, tetaplah haram. Begitu juga orang kata cara dia haram. Walaupun niat itu baik, niat baik tapi cara haram, tetap juga adalah benda haram. Okey. Dia niat kalau aku menang nombor ni aku nak sedekah kat surau Taman Tampin Jaya. Surau Taman Tampin Jaya. Kalau aku menang nombor ni lah dia kata. Dia niat tu, niat dia niat yang baik. Tapi punca dia, cara dia cara haram. Boleh ke? Tak boleh. Kita pasti silapkan bertumbuh kan. Aku dah tahu dah ni duit kau menang judi ni kau nak bagi sini tak payahlah. Kau bagilah tempat lain ni kata. Faham kan? Jadi naklah cara dia pun halal, tujuan dia pun halal. Jangan bercampur aduk antara halal dengan haram. Kalau halal dengan haram bercampur jadi haram. Haram. Osman kata haram Baik. Hai Musa, janganlah engkau mesra selain aku. Betul tak? Hai Musa, janganlah engkau mesra selain aku selama engkau dapati kemesraanku. Kerana bila engkau mencari aku, engkau menemui akan aku. Nampak? Siapa yang mencari Allah, nescaya dia akan berjumpa dengan Allah. Orang siapa tak suka berjumpa dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak suka berjumpa dengan dia. Allah Ta'ala kata begitu. Siapa suka tak jumpa aku, kata Allah, aku akan berjumpa dengan dia. Kalau dia tak suka jumpa dengan aku pun tak suka jumpa dengan dia. Jadi akhirat besok tak dapatlah jumpa Allah Ta'ala. Kalau orang tu memang tak suka jumpa Allah. Kenapa? Duduk dalam neraka. Kalau dalam syurga, alhamdulillah lah, dapatlah bertemu dengan Allah Ta'ala. Kerana seseorang itu akan berjumpa dengan kekasih dia. Siapa yang dikasih? Allah. Maka dia dapatlah berjumpa dengan kekasih dia. Itu sebabnya Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, Al-maut jisrun al-habib ilal habib. Mati itu adalah jambatan pertemuan kekasih dengan kekasihnya. Kekasih dengan kekasih dia. Mati itu adalah jambatan pertemuan kekasih dengan kekasih. Jadi kalau kita nak berjumpa dengan Allah Ta'ala di alam nyata, kena mati dulu. Tak mati tak boleh jumpa Allah Ta'ala. Di alam gaib ni, di alam dunia ni, memanglah Allah Ta'ala berada di mana-mana je. Tapi kalau kita nak berjumpa betul-betul Allah Ta'ala dalam syurga tu, kan, dengan pandangan mata yang tidak ada hijab pada masa itu. Kalau di dunia ni, antara kita dengan Allah Ta'ala ada hijab. Hijab, kita tak boleh nampak Allah. Allah Ta'ala nampak kita. Akhirat besok Allah Ta'ala membuka hijab dia. Bila kita nampak Allah Ta'ala di akhirat besok dalam syurga, orang-orang kafir tak akan dapat melihatnya. Orang syurga saja. Masa itulah bila kita nampak Allah, kita akan lupa segalanya. Tiada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat dapat melihat Allah Ta'ala di dalam syurga Allah Ta'ala. Baik. Hai Musa, janganlah engkau ingat terpelihara azabku selama engkau belum lagi melintasi jambatan menuju ke syurgaku. Apa? Janganlah engkau ingat terpelihara daripada azabku, kata Allah. Jangan kita merasa selesa kita tak boleh kena daripada azab Allah. Kerana antara sifat yang harus bagi Allah ialah, ada satu sifat yang harus bagi Allah, apa dia tuan-tuan? Mengazab orang yang taat dan memberikan syurga kepada orang ahli maksiat. Itu sifat yang harus bagi Allah. Tahu kan? Kalau kita belajar sifat 20 kan, sifat 20 wujud kita bakar muhalafatun ta'ala al-hawadis sampai habis tu. Ada 20 sifat yang wajib kita tahu. Daripada 20 sifat itu ada 20 lawan dia. Lawan daripada sifat 20. Ada satu sifat yang harus bagi Allah. Apa sifat yang harus bagi Allah? Mengazab orang yang buat taat dan mengazab Allah Ta'ala, dan juga memberikan nikmat kepada orang yang buat maksiat. Sifat itu adalah harus bagi Allah Ta'ala. Tapi kita minta janganlah jadi begitu.
Kalau kita taat pada Allah, insya-Allah Allah Taala akan dimudahkan. Karena setiap orang itu, kata Nabi, kan, muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang itu akan dimudahkan di atas apa yang diciptakan, ditentukan baginya di azali. Kata Nabi SAW. Kerana setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang telah pun ditulis baginya di azali itu. Kalau dia ahli syurga, maka dimudahkan dia untuk beramal ahli syurga. Kalau dia ahli neraka, maka dimudahkan dia untuk beramal ahli neraka. Jadi minta kita dimudahkan dalam beramal, mengerjakan amalan ahli syurga. Baik, yang ketiga, tajuk ketiga, segala amal dihitung dan disempurnakan. Akhirnya pada hadis tersebut diterangkan kepada mereka mengenai segala amal mereka, iaitu hai hamba-hambaku, hai hamba-hambaku, hanya segala amal kamu aku yang menghitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakannya bagi kamu. Lafaz hadisnya apa tuan-tuan? Kita tengok lafaz hadis tu. Okey. Ya ibadi innama hiya amalukum ubsiha lakum summa wafikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Rawahul Muslim. Hadis yang panjang tu, yang ujung sekali tu, ya ibadi tu. Ya ibadi yang ujung sekali. Apa makna tu kan? Hai hamba-hambaku, hanya segala amal kamu akan aku hitungkan bagi kamu, kemudian aku sempurnakannya kepada kamu. Barang siapa mendapati kebaikan, maka hendaklah dia memuji kepada Allah Ta'ala. Dan barang siapa mendapati yang lain daripada demikian, maka hendaklah dia mencela. Janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri. Kenapa? Yang buat silap tu siapa? Dirinya sendiri, bukan orang lain. Jangan kita menyalahkan orang lain. Tak? Dan Nabi juga pernah bersabda, dia kata, wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Tiadalah kami mengazab, bukan Nabi, ayat Quran tu. Wa ma kunna mu'azzabina hatta nab'asa rasula. Tiadalah kami mengazab akan mereka itu sehingga diutuskan kepada mereka itu para rasul. Nampak? Sebelum diutuskan kepada rasul, manusia tidak akan diazab kalau mereka melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Kerana masa itu tidak ada para nabi dan rasul yang berdakwah kepada mereka. Bila dah ada para nabi dan para rasul, tak boleh kita kata, oh tak boleh, Allah Ta'ala zalim kalau azab aku ni kalau aku buat maksiat. Kenapa? Kerana para nabi dan rasul telah diutuskan, Nabi Muhammad telah diutuskan kepada kita. Bila Nabi telah wafat, maka digantikan para sahabat. Bila para sahabat telah wafat, digantikan dengan tabi'in. Bila tabi'in dah wafat, diganti dengan tabi'in. Bila tabi'in dah wafat, digantikan dengan para ulama. Para ulama as-salihin, kan, orang soleh yang sentiasa berdakwah, ustaz, ustazah, tok-tok, alim ulama dan sebagainya. Siang malam pagi petang mereka berdakwah, sama ada dalam TV ke, dalam radio ke, dalam laman sosial dan sebagainya. Kita mereka ada yang menulis buku, ada yang menulis kitab dan sebagainya. Tujuannya nak berdakwah lah, mengajak manusia untuk kebaikan. So tak bolehlah kita beri alasan besok, kenapa Allah Ta'ala azab aku? Tak boleh kita beri alasan ke situ. Begitu. Kenapa? Kan memang dah banyak bahan-bahan, kan orang-orang berdakwah kepada kita siang malam pagi petang, dalam radio, dalam TV, kan, dalam headset pun zaman sekarang ni, dalam FB pun banyak, dalam YouTube pun banyak. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, banyak ustaz-ustaz berceramah. Jadi jangan salahkan orang lain. Itu sebabnya Allah Ta'ala sebut dia tadi, dia kata waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsahu. Maka barang siapa yang mendapati selain daripada demikian, mana keburukan dia dapat, maka janganlah dia mencela, kecuali mencela dirinya sendiri besok. Jangan salahkan orang lain, kan? Dan Nabi, Allah Ta'ala juga menyebut dalam Quran, wala taziru waziratun wizru ukhra.
seseorang itu tidak akan menanggung kesalahan dan juga kesilapan orang lain. Dialah yang akan menanggung sendiri kesalahan kesilapan itu. Baik. Ini berarti bahawa segala amal mereka yang dalam dunia akan dihitung atau dikira Allah Ta'ala satu persatu, sama ada yang baik ataupun buruk, tuan-tuan. Satu persatu, step by step, akan dibuka dan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau amalan kita banyak kebaikan, maka berseri-serilah muka hamba tadi. Kalau amalan tu banyak yang buruk, yang jelek, maka hamba tadi akan tundukkan dirinya, mukanya pusat lesi, berada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ia pula yang menyempurnakan balasannya kepada mereka, dan mereka yang akan menerimanya dan merasainya akan azab tadi. Kerana ini barang siapa yang mendapati kebaikan dan inilah yang diharapkannya, maka pujilah dia akan Allah Ta'ala. So kalau kita mendapat banyak kebaikan dalam muka bumi, tuan-tuan, banyaklah puji kepada Allah. Anak kita dapat keputusan pesen yang baik, puji Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Kan? Suami kita dapat naik pangkat, Alhamdulillah. Kan? Nama kita naik nak pergi haji ni, tak lama nak pergi haji, Alhamdulillah dapat pergi haji. Kan? Dah masuk kan? Tapi dividen haji lah tak banyak. Tu bukan salah dia tu dah. Dapat 1.25 ya, tu bukan salah dia. Tahu tak? Bukan salah dia tu dah. Tapi janji nama naiklah pergi haji tu kan. Kerana apa? Nak dapat jawatan title haji dan hajjah. Bukan senang nak dapat tu tak? Kemudian apa lagi tuan-tuan? Dapatlah orang kata keputusan baik lah. Dongau kata dapat keputusan baik, Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala. Apa saja dapat berita baik, tuan-tuan, kita muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur. Kan? Sangatlah. Macam tu. Anak kita dapat kerja, lama tak dapat kerja, tuan-tuan. Asyik duduk rumah je, tiba-tiba dapat kerja, dipanggil dari nanti. Alhamdulillah, puji kepada Allah Ta'ala. Anak kita dah lama tak nikah, umur dah 14 tahun, tuan-tuan, tak nikah-nikah lagi. Janda tu satu hal lah. Duda tu satu hal lah. Second on. Anak dah lama tak nikah kan, tunggu-tunggu, akhirnya ada orang Minang. Alhamdulillah, puji kepada Allah Ta'ala, tuan-tuan, puji Allah Ta'ala. Ataupun lama menduda, 20 tahun menduda, akhirnya terbuka hati. Ada pula orang kata mana-mana anak gadis yang minat ke dia kan. Alhamdulillah, rezeki. Kita tak puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Kahwin lama tak ada anak, berpuluh tahun kahwin tak ada anak, tiba-tiba Allah Ta'ala kurniakan anak, tuan-tuan. Alhamdulillah, rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang kahwin tak ada anak, tuan-tuan, sunyi ya, tuan-tuan. Balik rumah tu kan, tengok balik-balik, tengok muka suami, yang suami pula balik-balik tengok muka isteri. Tak? Jadi tak ada siapa. Kalau tidak pun mungkin ada yang ambil anak angkat kadang-kadang. Ambil anak angkat, kenapa? Kerana menghilangkan kesunyian di dalam rumah. Tapi anak angkat tak juga sama dengan anak sendiri. Betul tak? Anak angkat tetap label dia anak angkat. Sampai bila dia anak angkat, tetap anak angkat. Tak akan sama dengan anak sendiri, tuan-tuan. Baik. Kemudian, dan mana siapa yang mendapati selain yang demikian itu, maka celalah dirinya sendiri, dan tak usahlah mencela atau menyalahkan orang lain, kerana yang mengerjakannya bukanlah sesiapa, melainkan diri sendirilah yang mengerjakan diri. Baik. Seterusnya sekali lagi, pengertian yang dipahamkan daripada akhir hadis ini ialah, pertama, orang yang mendapati kebaikan dirinya dalam dunia ini adalah dikenaki supaya dia memuji Allah atas balasan yang diterima di dunia ini. Apa saja balasan kebaikan yang kita terima, kita puji Allah. Dan sunat pula, tuan-tuan, kita menghebahkan pada orang lain. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, dia kata, hatta haddasu bi ni'matillahi syukrun. Hatta haddasu bi ni'matillahi syukrun. Faman lam yashkur qalil lam yashkur katsir. Waman lam yashkur
la yashkurun nas lam yashkurullah. Lam yashkurullah. Bercita-cita ataupun menyebut-nyebut kita dapat satu kebaikan itu merupakan salah satu syukur kita kepada Allah. Barang siapa yang tidak berterima kasih dengan pemberian yang sedikit, maka dia juga tidak berterima kasih dengan pemberian yang banyak. Dan barang siapa tidak berterima kasih dengan pemberian manusia, maka dia juga tidak berterima kasih dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab bersyukur ni tuan, jangan tunggu orang bagi banyak baru nak bersyukur. Jangan tunggu orang yang bagi banyak barulah ucap terima kasih. Walaupun sikit pun kita berterima kasihlah kepada orang yang bagi pada kita. Lebih-lebih lagi kalau namanya itu Abdul Syukur. Lebih-lebih lagi namanya Abdul Syukur. Kalau dia tak bersyukur memang tak patutlah tuan. Tak patut langsung dah. Ataupun contohnya namanya kan Muhammad Sabar. Namanya Muhammad Sabar, tapi tak sabar. Tak boleh kan? Mestilah banyak bersama sesuai dengan nama kita lah. Kalau dia nama lain tapi dia tak sabar, tak apalah. Sebab dia bukan nama Muhammad Sabar. Pasti bongi je. Siang malam pagi petang. Bongi je kan. Baik tu. Kemudian tuan-tuan, dan di samping itu dikenaki pula ia mencela diri sendiri kerana dosa yang telah dikerjakannya dan bersegera memohon keampunan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, orang yang mendapati kebaikannya di akhirat kelak adalah memuji Allah. Orang yang mendapati kebaikannya di akhirat kelak adalah memuji Allah. Sebaliknya, orang yang mendapati kejahatannya, maka ia tiada mencela kecuali dirinya sendiri, sedangkan celaan ataupun penyesalannya itu tidaklah berguna lagi. Tak berguna lagi. Ada riwayat menyatakan bahawa tuan-tuan, kan, di akhirat besok tuan-tuan, manusia akan sibuk nak kembali ke dunia. Ada dua orang hamba, dua orang kata lelaki dibawa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala seorang ahli syurga, seorang ahli neraka. Seorang ahli syurga, ahli neraka. Maka Allah Ta'ala berkata kepada ahli syurga, wahai hamba-Ku, kan, apa yang kamu dah dapat sekarang ini? Maka hamba tadi kata, aku telah dapat apa yang aku inginkan, ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala tanya pada dia, apa lagi yang kau nak? Maka hamba tadi nak, ya Allah, kalau boleh kembalikanlah aku semula ke dunia, dia kata. Kembalikan semula aku ke dunia. Kenapa nak kembali ke dunia? Kan aku dah dapat nikmat dah. Dah dulu orang syurga dah solat sedap dah syurga. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, rupa-rupanya syurga ni banyak lagi nikmat lain. Macam-macam nikmat. Dan aku ni dulu kat dunia mati dalam perjuangan menegakkan agama Allah, agamamu ya Allah. Aku mati syahid. Dan kalau macam tu, ya Allah, izin kepada aku kembali ke dunia semula supaya aku berperang dan mati syahid lagi, banyak kali lagi. Kerana aku nak mendapatkan kedudukan yang lebih baik dalam syurga ini. Apa jawapan Allah Ta'ala tuan-tuan? Tidak ada lagi kehidupan. Kehidupan dunia tak ada lagi dah. Dah habis dah. Ini semuanya hari pembalasan. Kamu hari menuai hasil, kata Allah. Tidak ada lagi hari kehidupan di dunia, tak ada lagi. Semua dah kekal, sama ada syurga ataupun neraka. Kemudian Allah Ta'ala panggil lelaki ahli neraka pula. Maka Allah Ta'ala tanya pada neraka tadi, wahai hamba-Ku, dia kata, apa yang kamu dah dapat? Aku dah dapat apa yang aku lakukan di dunia dahulu, ya Allah. Aku telah mendapat siksaan dan azab yang begitu perih dan tidak terperi sakitnya, kata hamba tadi. Maka Allah Ta'ala tanya pada hamba tadi, apa yang kau inginkan sekarang ini? Aku, ya Allah, aku mohon padamu, ya Allah, kembalikan aku semula ke dunia balik. Untuk apa nak kembali dunia? Kembali ke dunia pun buang boreh je, kata. Tahu tak istilah kita dah, buang boreh je. Kamu banyak buat kerosakan kebaikan daripada kebaikan. Kan? Maka hamba tadi kata Allah, ya Allah, kembalikan aku ke dunia semula supaya aku dapat menebus diri aku ini, dan aku nak cari emas sepenuh bumi, nak tebus diri aku ni daripada azab api neraka ini, kata hamba tadi. Maka Allah Ta'ala kata, tiada jalan lagi. Tiada lagi jalan.
Sekarang inilah tempat kamu menerima balasan. Tiada masa lagi untuk kamu nak bercucuk tanam, nak beramal lagi, tak ada masa kira. Maka kembalilah kamu masuk dalam neraka. Maka diheret dan dibawa masuk dalam neraka untuk diazab oleh Allah Ta'ala. Nampak tak? Jadi masing-masing ingin kembali ke dunia semula. Ada pula yang mengatakan orang Islam tak nak kembali dunia, orang syurga tak nak kita. Kan? Yang nak kembali dunia itu orang-orang yang kafir, ahli neraka, yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam Quran Allah Taala telah menceritakan pujian ahli syurga yang memuji Allah Taala di atas apa yang mereka dapati dari kelebihannya. Firman Allah Taala kata wa qalu alhamdulillahillazi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Maksudnya, dan mereka berkata sesungguhnya segala puji bagi Allah yang telah tunaikan kepada kami perjanjiannya dan yang telah wariskan kepada kami bumi ini. Kami dapat mengambil tempat daripada syurga, daripada mana sahaja kami kendaki. Maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang-orang yang telah mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Ini kalau ahli syurga lah. Bagi ahli syurga, Allah Ta'ala bagi je, tunaikan kan janji-janji dia. Betul hanya neraka pun Allah Ta'ala tunai juga janji juga. Bukan ahli syurga Allah Ta'ala tunaikan janji. Ahli neraka pun Allah Ta'ala tunaikan janji. Apa dia? Janji dia azab kan, makanan-makanan berduri kan, setiap saat penuh dengan azab, penderitaan, dibakar kan, disetrika, disula, apa lagi, macam-macam lagi lah azab neraka, sesuai dengan amalan manusia tuan-tuan, sesuai dengan amalan manusia. Maka alangkah baiknya ganjaran bagi orang yang beramal. Di ayat yang lain pula Allah Ta'ala menceritakan pula penyesalan ahli neraka yang mencela, menemplak diri mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala syaitan lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni walumu anfusakum. Maksudnya tuan, dan syaitan berkata tatkala diputuskan hukuman, sesungguhnya Allah Ta'ala janji kepada kamu perjanjian yang benar, tetapi aku janji kepada kamu, lalu aku menyalahi janji kepada kamu, dan tidaklah ada bagiku kekuasaan atas kamu kecuali aku ajak kamu dan kamu perkenankan aku pula apa yang aku ajak. Karena itu maka janganlah kamu mencela diri aku, kata syaitan, tetapi celalah diri kamu sendiri. Nampak? Syaitan pun berlepas diri. Syaitan pun tak mengaku, tak mengaku dan tak nak join sekali dengan kita. Hantarlah kau, dia kata. Aku pun masuk neraka juga, kau pun masuk neraka juga, kata. Kau topik kau dalam neraka, aku topik aku. Dua-dua semua masuk dalam neraka. Tugas aku memang aku nak goda kamu kat dunia. Dan aku dah berjaya goda goda kamu. Aku dah berjaya goda kamu. Oleh itu sekarang janganlah kamu salahkan aku, kata iblis. Tapi salahkan diri kamu sendiri. Nampak? Iblis pun tak mengaku, tuan-tuan. Dia yang kata yang menipu manusia. Dia tak nak mengaku dia menipu manusia. Tapi walaupun memanglah tugas iblis itu menipu manusia. Memang kerja dia menipu iblis. Nampak tak? Tapi bila di akhirat besok dia tak mengaku pula dia menipu manusia. Dia kata apa? Janganlah kamu salahkan aku, salahkan diri kamu sendiri, tuan-tuan. Iblis pun pada jawab. Cerdik dia jawab, tuan-tuan. Dia tak mengaku itu salah dia. Tapi sebenarnya salah siapa? Salah dia. Itu sebab dalam dunia, tuan-tuan, ada juga bangsa-bangsa yang begitu. Ini bangsa-bangsa dalam dunia ni, dia yang buat salah tu. Tapi bila dalam pengadilan, dia tak mengaku dia buat salah. Dia salahkan orang lain. Ini pun satu sikap yang tak baik kan?
menyalahkan orang lain, sedangkan dia yang buat salah. Demikianlah keadaan orang yang memuji Allah Ta'ala kerana kebaikan balasan yang mereka dapati dari hasil usaha amal mereka masing-masing. Orang-orang yang menyesal dan mencela diri mereka sendiri kerana mendapat balasan yang mereka tidak ingini, tetapi mau tak mahu terpaksa juga menerima balasan tadi, akibat daripada perbuatan mereka yang tak baik ketika mereka hidup dalam dunia tu. Nampak tak? Nak tak nak kena terima balasan. Baik, penunjuknya habis. Sampai situ lah. Cukup sampai situ? Boleh? Akan datang kita sama lagi. So malam ni kita kuliah kita yang terakhir. Ada nak baca apa-apa ke tak? Tak ada? Tak ada? Ada tali apa-apa tak? Tak ada? Tak ada? Untuk apa? Kita menyambut pasal tu. Menyambut pasal lah. Buat apa? Tali lah. Buat tali. Tali untuk pulang pasal ni, nak menyambut pulang pasal ni. Tuan boleh buat tak? Boleh buat? Bawa lah pula. Kan? Tak ada. Boleh lah, Mak. Ramai Ustaz ini tu belakang-belakang tu Ustaz semua tu. Tu. Ustaz. Kan baru nak start tu. Baru nak start. Start dah. Orang so jadi Ustaz, dia jadi terus jadi start pula. Wallahu a'lam bishawab, insya-Allah. Jadi kita tahlil arwah selepas solat lah ya. Boleh? Lepas isyak. Lepas solat isyak, insya-Allah. Cuba ringkaslah insya-Allah. Wallahu a'lam bishawab wa ila insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahu zidna amanna fi yaqina salika ma'al taqabbal waslam halana wa taqabbal kasira wa sayyana fatai alim nawalana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala bil arifin. Allahumma fatani fidin, Allahumma fatani fidin. Allahumma jama'na hasal jam'al marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta al-fatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.